Hello guys, what's up, welcome back to my channel. Alright guys, so akhirnya kita kembali lagi dengan perkongsian kisah seram kita, dengan konten seram kita, di mana saya akan berkongsikan kisah ataupun pengalaman seram kepada korang. Dan ya, memang sekarang ni kita agak jarang lah upload video sebab saya sendiri masih lagi belajar nak manage time antara study dengan buat konten apa semua ni. Memang kadang-kadang tu nak buat, tapi dia mood tu pandai hilang macam tu. Okay, so maksudnya sekarang ni kita ada mood lah nak buat konten dan buat video. Okay, dan memandangkan sekarang ni tengah cuti. Dan ya, seperti biasa dalam perkongsian kisah seram ini, saya akan kongsikan kepada korang kisah-kisah yang dikongsikan oleh para subscriber ataupun rakan-rakan yang sudi berkongsi kisah seram diorang melalui email. Okey, kepada korang yang nak berkongsi kisah, yang nak berkongsi kisah ataupun pengalaman yang seram yang korang pernah alami, korang boleh share kisah seram korang kepada email yang saya sediakan di bawah dekat description box below. Alright, pada korang yang baru sampai dekat channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video yang saya akan upload selepas ini. So guys, tanpa buang masa, kita terus ke kisah seram kita kali ini. Let's go. Alright guys, so kisah seram kali ini juga berlaku di rumah panjang si Ambrose ni tadi. Mengikut yang dikongsikan oleh Ambrose kepada kita, masa tu uncle dan auntie Ambrose ni, dia orang tengah duduk bersantai dekat beranda, dekat tangga lah, dekat tangga beranda dia orang. Kalau korang tahu rumah panjang, dia orang punya beranda, okey, beranda tu dia memanjang seperti sepanjang rumah panjang tu. Lepas tu di setiap depan rumah tu ada tangga dia orang sendiri. Okey, so dia orang time ni dia orang tengah lepak di tangga milik ketua kampung. Okey, milik ketua kampung lah. Okey, di tengah-tengah rumah lah maksudnya. Diorang time tu lepak kat situ pada waktu malam. Waktu malam, diorang lepak itu untuk mendapatkan line internet lah, sebab memandangkan line internet dekat rumah panjang macam kita orang ni, dekat kawasan pedalaman memang agak slow lah. Okay, memang kalau kat bilik memang kadang-kadang memang tak ada line langsung, memang tak ada internet langsung. Okay, so sedar tak sedar diorang ni main handphone, melayari internet apa semua. Tengok-tengok jam dah pun pukul 1 pagi. Okay, tetapi diorang masih lagi duduk kat luar, masih lagi nak melayari internet lah, senang cerita. Okay, so diorang masih lagi lepak kat situ. Sambil-sambil lepak tu diorang pun berbual lah antara satu sama lain. Okay, tiba-tiba Aunty Alice ni, Aunty Alice bukan nama sebenar, dia ternampak satu kelibat, seorang perempuan yang berbaju putih guys, berbaju putih dan rambut panjang, tengah duduk kat bangku yang ada di beranda. Korang tahu kan, kalau kita pandang ke depan macam ni, memang tak nampak lah beranda tu memanjang ke sana. Aunty Alice ni bila dia ternampak lembaga tu, dia terus tegur lah Uncle Dylan tadi. Nama Uncle dia ni Uncle Dylan. Okay, so dia pun terus tegur lah Uncle Dylan ni, sama dia pun nampak ke tak apa yang dia tengah nampak tu. Okay, dan bila Aunty Alice ni dia tanya Uncle Dylan tu dia nampak ke tak, Uncle Dylan hanya mengangguk kepala saja guys. Sebab member dah nampak dah pun sebenarnya, dia pun nampak penampakan lembaga tu. Tapi masa tu memang dah terus takut lah kan, memang dah terus takut. Dan kita pun fikir logik lah kan, takkan itu orang yang nak pakai, takkanlah orang-orang kampung kan nak pakai baju putih duduk kat luar pukul 1 pagi lagi. Okay, lepas tu dengan rambut panjang macam tu, memang sah itu kakak Ponti, senang cerita. Okay, so dia orang nampak memang benda tu dia tak bergerak, dia macam duduk je macam ni, dan muka dia tak nampak sebab rambut dia memang panjang gila guys. Okay, so aku dah meremang, aku diri meremang cuti dia cerita benda ni. Okay, suasana masa tu memang suasana memang sunyi. Korang pun tahu kan macam mana suasana 1 pagi, pukul 1 pagi memang sunyi gila, hanya dengar bunyi cengkerik apa semua. Yalah, waktu malam kan, pukul 1 pagi, dan semua orang pun masa tu memang tak ada orang lain lah dekat area beranda tu selain Aunty Alice dengan Uncle Dylan tadi ni. Dan kebanyakan lampu yang di luar beranda tu kebanyakan memang dah padam dah. So memang seram gila lah, memang seram gila lah masa tu. Uncle Dylan ni dia memang dah kecut perut, memang dah takut gila lah kan, memang dah takut gila. Dia pun terus mengajak si Aunty Alice tadi ni balik ke bilik lah.
dah nampak benda tu, takkan kita nak stay, betul tak? Takkanlah kita nak duduk je tengok benda tu, betul tak? So memang Uncle Dylan ni memang ajak si Aunty Alice ni balik ke bilik. Tapi guys, okay, masa Uncle Dylan ni nak ajak si Aunty Alice ni balik, tiba-tiba dia nampak Aunty Alice ni dia tak bergerak. Dia macam mata dia memang dah tengok je benda tu. Dia tengok je apa tu, lembaga yang dia nampak tu. So bila Uncle Dylan ni nampak si Aunty Alice ni tak bergerak, dia pun terus bergegas ke bilik kan. Nasib baiklah Uncle Dylan ni dia tak lemah lutut apa semualah kan. Masa dah nampak benda tu, dia terus berlari ke bilik. Dia ambil holy water. Korang tahu kan holy water agama Kristian punya, alright? So dia ambil holy water tu, dia terus renjis dekat Aunty Alice tadi ni. Dia renjis beberapa kali, barulah si Aunty Alice ni dia macam tersedar lah. Dia tersedar, tapi nampaklah dia macam agak lemah lah time tu. Tapi dia masih boleh bersuara, dan masih boleh bergerak. Okay, masih boleh bergerak selepas dia renjis dengan holy water tadi. Alright, so lepas tu barulah Uncle Dylan ni memang dia bawa teruslah si Aunty Alice tadi ni balik ke bilik. So diorang pun terus balik bilik, diorang terus kunci pintu dan diorang pun terus tidur. Dan keesokan harinya dah dengar bunyi ayam. Ni antara punca yang mengganggu video kita. Okay, so dan keesokan harinya diorang pun sama-sama demam. Okay, seperti yang kita tahu, memang kebiasaan kalau orang yang dah nampak benda-benda macam ni, diorang memang akan demam panas. Begitulah yang berlaku dekat Aunty Alice dengan Uncle Dylan tadi ni. Okay, so memang dah lepas diorang nampak tu memang diorang jatuh sakit lah. Okay, senang cerita. Sejak penampakan benda tu, lembaga tu ataupun benda halus tu, okay, diorang dah tak nak lagi lah lepak dekat luar sampai lewat malam, sampai pukul 1 pagi macam tu. Okay, ya, kalau korang dah tahu, mengikut kepercayaan masyarakat kaum Iban, kalau orang tu dah nampak benda tu dan dia jatuh sakit macam demam panas tadi, okay, dia dikatakan Allah Ayu. Kita orang masyarakat Iban akan cakap Allah Ayu, ataupun kalau in BM kita orang katakan macam lemah semangat lah, macam tu. Kiranya lemah semangat lah macam tu. Okay, kalau masyarakat kita orang, kadang-kadang benda ni dia boleh membawa maut, tapi dia jarang lah berlaku kat orang dewasa. Dia kalau bayi, contohnya kalau bayi yang nampak, okay, macam bayi yang dah boleh nampak, dia nampak benda tu, kalau dia tiba-tiba dia sakit, memang boleh bawa maut lah. Okay, so setelah satu rumah panjang tu tahu apa yang berlaku dekat Uncle Dylan dengan Aunty Alice tadi ni, adalah orang-orang tua yang bercerita. Barulah ada yang membuka cerita lah, barulah diorang tahu apa yang sebenarnya berlaku. Orang-orang tua kata diorang kemungkinan jemaah yang diorang nampak tu ataupun makhluk halus yang diorang nampak tu, dia datangnya dari bukit seberang, bukit yang tak jauh dari rumah panjang diorang ni. Okay, dekat bukit tu ada satu pokok yang memang besar. Dan bukit ni diorang panggil, diorang beri nama Bukit Senyaruk. Okay, Bukit Senyaruk. Okay, dan pokok tu memang seriously memang tinggi, dan ianya dipercayai menjadi tempat tinggal kakak Ponti, guys. Okay, so ya, memang benda tu mungkin lah tengah-tengah malam memang keluar lah kan. Sebab memang seperti saya cakap dekat kisah yang hari tu, kawasan pedalaman memang masih keras lagi. Memang masih banyak lah tempat-tempat keras. Sebab masih banyak lagi hutan-hutan tebal kan. Okay, Ambrose ada jugalah cakap kat sini yang sejauh mana kesahihan, okay, benda tu tinggal kat situ, dia tak dapat dipastikan lah. Tapi memang orang dulu kita pun tahu kan, orang lama-lama dulu memang tahulah macam mana keadaan sekeliling, hutan tebal. Okay, so ya, itu dia guys kisah kita kali ini, sambungan kisah yang dikongsikan oleh Ambrose kepada kita, iaitu kisah yang ketiga. Okay, so ya, saya ingat dia agak pendek, tapi dia agak panjang lah. Saya tak pasti, saya tak habis edit lagi. Terima kasih kepada korang yang dah mendengar. Okay, sekarang ni saya memang tak kongsi dua kisah dalam satu video lah, sebab mungkin dia agak panjang nanti dan mungkin dia punya seram tu hilang kan. Okay, korang boleh berikan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Alright, sama ada mana lagi baik, kita kongsi dua kisah dalam satu video ataupun kita kongsi satu kisah je macam yang saya buat sekarang ni.
dan segala kelemahan, salah silap dari segi audio ke apa semua, saya minta maaf lah, saya masih lagi memperbaiki. Begitu juga dari segi upload, maksud saya begitu juga dengan upload video, mungkin nampak tak konsisten. Saya akan cuba sedaya upaya lah konsisten untuk berkongsi kisah seram kepada korang. Okay. Dan ya, menjawab pertanyaan kepada mereka yang ada tanya saya, adakah kisah ini saya buat sendiri ataupun kisah ini kisah betul. Okay. Kisah ini kisah betul. Kisah ni kisah-kisah yang saya akan kongsi, kisah-kisah yang saya ceritakan kepada korang, yang saya kongsikan kepada korang adalah pengalaman sebenar, yang dialami oleh si pemilik cerita. Alright, saya selalu, orang pun selalu kan dengar saya sebut ayat si pemilik cerita, memang betul. Dia orang kongsi sendiri, dia orang buka, saya pun tak kata benda tu reka. Kalau korang alami sendiri, memang korang tahu benda tu nyata. Dan seperti saya cakap tadi, kepada korang yang nak kongsi kisah ataupun pengalaman seram korang, korang boleh share kisah seram korang melalui email dan hantarkan kisah seram korang kepada email yang saya sediakan dekat description box below. Alright, so guys, terima kasih kepada korang yang sudah mendengar. Kita akan jumpa lagi dekat video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like and share kalau korang suka dengan perkongsian, kalau korang suka dengan konten yang kita buat ni. Dan ya, terima kasih kepada korang yang sedia support. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Buat ciao lu, bye bye.